أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Syekh Abdul Samad pada jilid yang keempat, Babul Awal fi Taubah, bermula taubat itu iaitu permulaan jalan bagi orang yang salik, yakni orang yang berusaha untuk membersihkan kalbu dia itu dan mendekatkan dirinya kepada Allah serta memperolehi makrifat terhadapnya. Orang yang menempuh perjalanan itu dipanggil salik. Jadi salik ni orang yang berjalan ruh dia tu, jiwa dia, orang yang mengalami proses peningkatan, perubahan pada kalbu dia tu. Jadi perkataan salik ini, kalau kita nak faham secara mudah, kita boleh buat bandingkan dia dengan perjalanan zahir kita lah. Di banyak persamaan untuk tujuan memudahkan faham. Sebagaimana orang yang berjalan tu, dia ada permulaan, tempat dia mula jalan. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, permulaan perjalanan kita tu kat mana? Sudah tentu kampung kita lah. Jadi dalam perjalanan kerohanian ni, permulaan tu adalah taubat. Permulaan perjalanan dia. Yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sempurna. Jadi perjalanan salik ini sebenarnya ke arah untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Itu sebenarnya perjalanan ahli tasawuf ni, untuk menyempurnakan ibadah dia, supaya ibadah yang dia laksanakan terhadap Allah mencapai tahap kesempurnaan yang paling tinggi lah. Jadi proses nak menyempurnakan ibadah tu, orang perlu kepada suatu proses perjalanan jiwa dia tu. Jadi perjalanan jiwa ni dia ada permulaan dia, dia ada hala tuju dia, dia ada kapung-kapung yang dikena lalu. Sebagaimana perjalanan zahir pun gitu juga, dia ada tempat permulaan dia, dia ada kapung-kapung yang kena lalu, nak tuju ke mana, kenderaannya apa, perbekalannya apa. Itu perjalanan zahir. Perjalanan batin pun, perjalanan rohani, dalam usaha nak menyempurnakan ibadah pun seperti itu juga. Jadi permulaan perjalanan rohani ini dinamakan sebagai taubat.
yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala. Jadi perjalanan rohani ni, kerohanian ni, dia bukan saja nak menyempurnakan ibadah. Dari sudut yang lain pula, perjalanan itu sendiri adalah untuk mencapai makrifat terhadap Allah. Sebab makrifat manusia terhadap Allah ni, dia tak sama dari segi tahap dia, dari segi kedalaman, dari segi kehalusan dia tak sama. Kalau kita tengok dari segi markah lah, dari segi darjat, makrifat tu tidak sama. Jadi untuk mendalamkan lagi makrifat, maka perjalanan itu juga dinamakan sebagai, orang yang berjalan itu juga dinamakan sebagai salik. Jadi bila sebut salik ni, orang yang berjalan ke rohanian dia tu. Jadi dia boleh, kalau kita nak jelaskan dia, maka banyak perkara lah. Kalau dari sudut ibadah, nak menyempurnakan ibadah. Kalau dari sudut makrifat, untuk mencapai makrifat yang paling tinggi. Itu semua proses dia begitu, perjalanan yang sama. Dan iaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Perjalanan ini juga, orang yang menempuh perjalanan kerohanian ini, dia akan membawa kepada kemenangan, kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang menjadikan punca masalah manusia dunia ni kerana kekalutan kalbu dia lah. Kalau kita usul-usul, kalau kita cek tengok punca masalah manusia ni kerana kalbu dia yang kalu. Kalbu dia yang yang tak stabil, kalbu hati dia yang berkecamuk, hati dia yang tidak teruruh, hati dia yang tidak luruh, hati dia yang banyak sifat-sifat buruk. Itu yang menyebabkan kehidupan manusia bercelaru. Bukan saja celaru atas kehidupan seseorang tu, dia akan mencelarukan orang lain juga. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna fi jasad ibni Adam mudghah. Dalam diri manusia ni ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kalau baik dia, maka baiklah bahagian yang lain. Tapi kalau rosak dia, rosak habislah. Jadi punca segala-galanya duduk situ. Maka salik ni, orang yang berjalan nak baiki benda tu lah. Sebenarnya ilmu tasawuf ni adalah ilmu dia tu, tapi fokusnya nak baiki kalbu dia tu, supaya dia meningkat dari sudut kedekatan dia dengan Allah, meningkat dari segi makrifatnya, meningkat dari segi kesempurnaan ibadahnya. Semuanya itu laluan yang dia kena tempuh. Tapi kalau kalbu manusia ni tak terarah, tak terurus, berkecamuk, bergelabuk sekali, menyimpang ataupun terbabah dan sebagainya, kalbu dia, kalbu yang rosak lah, bahasa mudahnya, dia akan bukan saja merosakkan kehidupan seseorang tu, bahkan dia akan merosakkan kehidupan seluruh orang lain juga. Dia berkait belaka. Itu yang perlu kita. Itulah kenapa ahli tasawuf ni memberikan tumpuan kepada islah ataupun tazkiyah kalbu ni, kerana dia jadi punca kepada hal lain. Bila seseorang tu buat hal, maka masalahnya itu bukan masalah tadi dia saja. Dia akan membabitkan orang lain, membabitkan keluarga dia pula, membabitkan masyarakat dia pula, membabitkan orang duduk bawah dia pula, dan macam-macam hubungan dia dengan orang ni. Bila seseorang tu dia banyak kalbu dia tu ada masalah, kalbu dia tu sakit, kalbu dia tu tak sihat, maka dia akan mengakibatkan banyak masalah kepada kehidupan manusia. Itu yang nak Syekh Abdul Somad nak khabar kita. Maka perjalanan nak membaiki kalbu manusia ni, kalbu manusia ni, proses untuk baiki dia tu dia anggap seperti perjalanan. Maka proses mula-mula sekali dalam perjalanan kalbu nak jadi lebih baik ni, maka dimulai dengan taubat. Dan lagi taubat itu membawa kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi selain daripada taubat ini membawa kepada kemenangan, kejayaan seseorang dalam hidup dia di dunia dan juga di akhirat, dia juga antara kelebihan dia, orang yang berusaha untuk mencapai ataupun memenuhi tuntutan taubat ini, antaranya dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih, Allah Ta'ala sayang, suka akan orang yang banyak taubat. Orang yang banyak taubatnya daripada segala dosanya, dan kasih ia akan orang yang suci daripada segala dosanya. Jadi dalam ayat ni ada dua golongan yang Allah Ta'ala suka. Pertama sekali tawabin. Siapa tawabin? Orang yang banyak kali bertaubat. Bila sebut taubat ni, tawab ni dalam sirah Arab ni, kalimah tawab ni, kalau ikut rahsia bahasa Arab, orang yang berulang kali taubatnya. Maksudnya sesuai dengan keadaan manusia lah, yang banyak juga salah dia tu. Memang Allah Ta'ala jadi manusia ni adalah kesilapan dia. Di dalam kita tak nak lagi. Disebut dalam riwayat yang lain lah, bahawa manusia ni kullu bani adam khata'. Setiap manusia ni, maka setiap tu sudah kita kena faham molek lah. Bila sebut setiap ni bukanlah semua. Kalau kita baca semua kau melibatkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul juga, maka salahlah kefahaman tu. Maka bahasa Arab ni dia ada, dalam memahami dalil-dalil agama ni, dia kena perlu kepada tata cara, kaedah yang betul. Maka kesilapan dalam menggunakan kaedah-kaedah yang diatur oleh ulama ni boleh bawa kepada kesilapan faham. Itulah yang menyebabkan setengah daripada sahabat-sahabat kita yang gaya berfikir dia cenderung dengan faham Wahabi ni, dia faham setiap perkara yang baru tu bid'ah, kerana punca kerana faham hadis lah, kullu bid'atin dalalah. Apa ni, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Adalah kamu berjaga-jaga terhadap perkara-perkara baru ni, kerana setiap perkara yang baru tu bid'ah belaka. Jadi dia pakai semua tu masuk semua. Setiap benda baru je bid'ah belaka. Kemudian wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah tu sesat belaka. Akhir sekali semua benda-benda baru hari ini ni dihukumkan sebagai sesat belaka. Padahal sesuatu itu sekalipun benda tu baru dari segi bentuknya, tapi kalau dia muafakat dengan kaedah syarak, maka tidak salah. Itu kefahaman yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja benda baru tapi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Benda tu baru, maksudnya baru dengan tidak berlaku zaman Nabi, tapi dia tidak melanggar Al-Quran dan hadis, atau apatah lagi selaras dengan Al-Quran dan hadis. Maka dia tidak menjadi satu kesalahan. Sebagai contoh, kita nak baca Yasin malam Jumaat, memang Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi tak ada ajar sama ada ucapan ke ataupun perbuatan Nabi malam Jumaat Nabi baca Yasin, tak ada. Tapi Yasin tu kita tahu Al-Quran, dia termasuk dalam sebahagian dari Al-Quran yang disuruh baca. Baca dia tu ibadah. Kemudian suruh baca Quran pula tidak dihadkan bila-bila. Berarti bebaslah tak kita, malam Jumaat ke, malam Khamis ke. Kebetulan tempat kita ni malam Jumaat orang cuti, maka orang baca lah malam tu. Tapi orang yang buat tu pula tidak kata bahawa ini ketetapan Nabi, tidak kata gitu. Dia pula tak menyatakan bahawa lain daripada malam ni tak boleh baca, tak kata gitu. Dia pula tak kata bahawa mesti malam ni dia baca gitu, tak juga. Cuma mungkin kerana malam Jumaat tu orang cuti, kemudian masa dia lapang dan dia rasa kelebihan malam Jumaat lagi, dia nak baca. Maka dia termasuk dalam umumnya pensyariatan membaca Al-Quran sebagai ibadah. Jadi sekalipun benda tu baru, kalau kita buat malam Jumaat tu baca memang baru dengan tidak berlaku zaman Nabi, tapi tidak bercanggah dengan syarak, malah termasuk dalam suruhan umum. Sama juga kalau kita nak berzikir 100 kali pagi, kita nak bertahlil 1000 kali pagi, memang Nabi tak pernah buat macam tu. Tapi persoalannya, perbuatan tu salah ke tak? Bendanya barulah kalau kita baca, kita nak buat setiap pagi, nak berzikir 1000 kali la ilaha illallah selepas subuh contohnya. Nabi tidak pernah mencontohkan benda tu. Bahkan Nabi tidak ada spesifik menyebut amalan supaya buat macam tu, tak ada. Nabi pun tak buat, Nabi pun tak suruh. Tetapi bertahlil itu adalah ibadah yang disuruh.
dan dia umum, tidak dihadkan masa dia, jumlahnya tak had. Jadi kalau kita nak amalkan pada masa tertentu dengan jumlah tertentu sebagai satu kemahuan yang kita nak buat, maka tidaklah menjadi satu larangan. Saya peluah sikit nak ke bawah huraian tadi tu. Sebab saya bila sebut hari ni, itu punca masalah hari ni. Bila ada kelompok-kelompok yang atas nama sunnah, orang lain daripada di bid'ah belaka, inilah tempat yang dia guna ni nak membid'ahkan orang lain. Setiap perkara bid'ah belaka. Kadang-kadang hak kata gitu pun banyak kok dia buat benda baru. Tapi kalau dia buat dah bid'ah lah. Orang lain buat bid'ah lalu. Ni pelik hari ni. Orang tak tahu malu. Zaman dulu kalau kita buat satu perkara salah, kita malu kan nak sebut. Zaman ni dia buat apa orang lain buat tak boleh lalu. Ni jenis tak tahu malu. Jadi kullu bani adam khata. Setiap manusia ni banyak salah. Banyak salah tu kita fahamlah dengan mana banyak dosa lah. Jadi kalau kita faham kullu dengan mana semua, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul, itu bercanggah dengan akidah kita bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul itu tarafnya maksum. Berarti kena faham kullu tu dikecualikanlah daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kena tengok untuk memahami perkara ini. Lebih-lebih lagi dalam bahasa Arab, perkataan kullu tu tidaklah berarti semua. Ada kalanya kullu tu masuk semua. Ada kalanya kullu tu bermasuk sebahagian saja. Sebahagian daripadanya saja, tidak semua. Jadi itu rahsia bahasa Arab. Jadi benda-benda macam ini kita kena ada kefahaman yang baik. Baik, jadi bila Nabi sebut kullu bani adam khata, setiap manusia banyak salah. Jadi orang yang banyak salah ni Nabi pun sebut wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah ni orang yang banyak pula taubat dia. Banyak salah tu ibarat macam tabi'i manusia dah lah. Tapi Allah Ta'ala jadikan demikian itu ada hikmah. Maka orang buat salah ni, maka dia kena turuti kesalahan dia tu dengan taubat. Jadi bila buat salah, taubat. Buat salah, taubat. Apakah ini satu permainan? Kalau gitu, buat salah, mu taubat. Buat salah. Bukan. Jangan faham itu satu permainan. Bahawa itu memang satu benda yang mungkin terjadi. Kerana diri manusia ini dipengaruhi oleh nafsu dan setan. Jadi bila dia buat salah tu adalah kerana terpengaruh dengan godaan nafsu dia tu ataupun setan dia. Kemudian dia sedar, dia taubatlah. Jadi jangan baca pula kalau gitu taubat, buat salah taubat, buat salah taubat, main pula. Jangan baca main tu. Kena faham tabi'i manusia ni. Tabi'i manusia yang ada nafsu, yang ada godaan setannya tu. Jadi bila manusia terjebak, terjatuh, terbuat kesilapan, dia ada kesedaran, dia taubat lagi. Bukan satu permainan, tapi itu kenyataannya. Jadi suci daripada segala dosanya, mutatahirin. Yang kedua golongan mutatahirin, orang yang suci. Yang ini suci di sini dengan makna suci daripada segala dosanya, termasuk dalam perkataan mutatahirin, dan daripada segala najis. Jadi demikian juga suci daripada najis. Berarti suci di sini suci mencakupi dua aspek, zahir dan batin. Batin itu suci daripada dosa lah. Yang zahir itu suci anggota dia daripada benda-benda yang kotor, najis dan sebagainya. Jadi ini antara dua golongan yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada mereka ni. Baik, dan sabda Nabi SAW, at-taibu habibullah, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Ini adalah apa yang diriwayatkan, apa yang disebut oleh Nabi sendiri, iaitu orang yang bertaubat ini adalah kekasih Allah. Allah Ta'ala sayang dia, kasih dia. Kemudian Nabi kata lagi, orang yang bertaubat daripada dosanya itu adalah seperti orang yang tidak ada dosa. Bukan tak ada dosa, seperti tak ada dosa. Artinya dosanya itu tidak diintibar. Maksudnya kalau kita kena samang tu dihapuskan. Kertas samang tu ada, tapi diberi kemaafan. Sama juga dia buat salah, dia taubat dengan cukup syarat dia,
maka diterima. Seolah dikira macam tak ada salah, tapi kenyataan salah tu tetap ada lah. Di akhirat nanti dan suratan dia tetap ada kesilapan tu, tetapi dia tidak diambil kira. Kata orang tak kena cah lah. Jadi tak kena cah tu semacam tak ada salah lah, semacam tak ada salah. Itulah yang Nabi sebut kaman la zambalahu, seumpama seperti orang yang tak ada dosa. Jangan faham manusia tak ada dosa pula. Ada dosa tidak ada dosa, tapi dengan sebab taubat kedudukannya seperti tidak ada dosa. Kalau semua dosanya ditaubatlah. Kalau semua kesalahan dia tu dia bertaubat. Arti hadis Nabi ni, bermula orang yang taubat itu kekasih Allah. Bermula orang yang taubat daripada dosanya itu iaitu seperti orang yang tiada berdosa. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna taubata ibaratun an ma'na muntazimin wa yaltaimu min salasati umurin murattabatin, ilmin atau ilmun wa halun wa fi'lun." Artinya, ketahui olehmu bahawasanya taubat itu ibarat daripada makna yang bersusung daripada 3 perkara. Jadi sekarang Imam Ghazali nak jelaskan apa sebenarnya isi kandungan taubat. Jadi Ghazali menjelaskan ada 3 perkara. Jadi dalam menghuraikan tentang taubat ni adalah sedikit perbezaan pandangan di antara alim ulama. Sekarang kita tengok sudut pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, taubat tu ada 3 perkara yang terangkum di dalamnya. Pertama, ilmu. Aspek pertama ilmu, yang kedua hal, dan yang ketiga fi'il, yakni perbuatan. Jadi setiap perbuatan tu dia kena ada 3 perkara. Ada bahagian ilmunya, ada bahagian halnya, ada bahagian fi'il, perbuatannya. Baik, apa maksud ketiga-tiga perkara ni? Ammal ilmu fahuwa ma'rifatu darariz zunubi wa kauniha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub. Adapun ilmunya, bahagian ilmu ni, salah satu daripada komponen taubat tu kena ada pengetahuan tentang perkara ni. Baik, pengetahuan apa? Artinya, maka adapun ilmu itu iaitu mengenal akan mudarat segala dosa. Yang ni kita tahu dosa ni memudaratkan, yakni menjadikan di akhirat nanti kita akan menanggung balasan neraka. Di dunia ini mengakibatkan bencana, menjadi sebab kepada bencana dan sebagainya di dunia ni. Kalau di akhirat menanggung dosa, menanggung balasan siksaan. Kita tahu benda tu. Mengenal akan mudarat segala dosa itu. Baik, dan keadaan dosa itu mendinding ia antara hamba Allah dan antara tiap-tiap kekasihnya. Iaitu dia juga tahu bahawa dosa ni dia mendatangkan kemudaratan. Dari segi di akhirat nanti dia akan tanggung dosa, menanggung balasan seksa dia. Demikian juga kecelakaan yang menjadi sebab, yang disebabkan oleh perbuatan buruk yang dibuat oleh manusia itu. Kita kena ingat dalam Al-Quran menyebut bencana musibah yang berlaku atas dunia ni sebenarnya itu adalah akibat daripada perbuatan salah yang dibuat oleh manusia. Perhatikanlah ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang musibah bencana itu. Banyak ayat dia akan kaitkan bima kanu yaksibun, adalah hasil, sebab, punca daripada perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita kena faham kemudaratan sesuatu dosa itu berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Di dunia ini musibah-musibah tadilah yang merupakan yang disebabkan oleh perbuatan buruk yang dibuat oleh manusia itu mudarat dunia. Mudarat di akhirat pula balasan seksa yang akan ditanggung. Jadi ilmu yang perlu diketahui oleh orang yang nak bertaubat ni, dia tahu benda tu, bahawa perbuatan dosa ni dia akan mendatangkan kemudaratan.
Yang kedua, dia kena tahu bahawa dosa ni menghalang seseorang itu di antara seseorang dengan Allah Ta'ala, ataupun dengan arti menjauhkan. Maksudnya amalan perbuatan salah ni, perbuatan dosa ni menjadikan hubungan seseorang dengan Tuhan itu menjadi semakin jauh, menjadi hijab penghalang. Itu maksud ilmu. Ilmu yang merupakan sebahagian daripada komponen taubat. Dia tahu kedudukan dosa. فَإِذَا وَجَدَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ صَارَ مِنْهَا حَالٌ فِي الْقَلْبِ وَهُوَ التَّأَلُّمُ بِخَوْفِ فَوَاتِ الْمَحْبُوبِ وَهُوَ النَّدَمُ بِاسْتِيلَائِهِ مَوَارِدَ التَّوْبَةِ وَتَلَافِ مَا مَضَى. Artinya, maka apabila diperoleh akan mengenal ini, bila manusia tahu benda ni, tahu kemudaratan dosa, tahu bahawa dosa ni menjauhkan seseorang dari Tuhan, bahawa mudarat tadi dia akan tanggung dosa, tanggung seksa di alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Dia akan tanggung beban dosa, beban seksa dia tu di dunia ini menjadi sebab kepada musibah dan bala dan macam-macam. Dia tahu benda-benda ni. Apabila pengetahuan ini sudah ada pada seseorang, kata Imam Ghazali, nescaya jadi daripadanya itu hal. Dia akan menumbuhkan, dia akan membuahkan suatu perasaan dalam hati dia yang dinamakan hal. Bukan buat hal. Kita ni berkata buat hal makna lain. Jadi hal dalam istilah ni suatu perasaan yang timbul akibat daripada tahu perkara tadi tu. Dia akan membuahkan satu gerak hati, satu perasaan. Perasaan itu dinamakan hal dalam istilah tasawuf, keadaan qalbu dia. Baik. Jadi daripadanya itu hal di dalam hati akan membuahkan satu keadaan di dalam hati. Dan iaitu sakit di dalam hati. Maksud sakit ni iaitu dia merasa gelisah, rasa sedih, dia rasa bersalah, rasa takut dan macam-macam. Bukan berarti sakit dengan berarti sakit dalam hati yang kita faham tu. Sakit dengan arti dia rasa menderita kalbu dia, rasa sedih, rasa takut, macam-macam. Semua itu disebut sebagai merasai kesakitan dalam kalbu dia tu. Merasa takut, rasa bimbang, rasa bersalah, macam-macam lagi. Dengan takut luput kekasihnya itu, yakni pengetahuan itu tu akan menimbulkan suatu perasaan dalam hati dia tu, perasaan sakit dengan hati, rasa cemas, rasa gelisah, rasa takut, rasa bimbang dan sebagainya. Takut apa? Takut dia terpisah daripada Allah, semakin jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah Ta'ala ni satu hal. Apatah lagi dengan perbuatan salah tu, perbuatan dosa tu, kalau dia tidak taubat ni, dia akan tanggung seksa dia tu pula. Jadi bila diingat perkara-perkara ni, dia akan menimbulkan satu perasaan dalam hati. Perasaan rasa bersalah, rasa takut, rasa bimbang dan macam-macam lagi lah. Jadi itu adalah bahagian kedua dalam taubat. Dan iaitu menyesal akan yang demikian itu. Jadi kesimpulan daripada perasaan itu adalah menyesal. Maksudnya dia sesat atas perbuatan buruk yang dibuat. Dia sesat, bukan dia sesedar ataupun rasa nak buat lagi, tak tahu. Jadi bila dia tahu apa yang dibuat itu adalah satu dosa, dan dosa ni ada mudarat dia, mudarat dunia, mudarat akhirat, kemudian dia akan menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ingat benda ni, dia akan menimbulkan sesuatu yang dinamakan hal. Maka dalam taubat ni dinamakan penyesalan, iaitu an-nadam. Dan itulah yang penting. Dan iaitu menyesal akan yang demikian itu. Jadi ia taubat daripada dosa itu. Jadi penyesalan itulah yang akan mendorong dia untuk bertaubat daripada dosa ini. Jadi bermula dengan ilmu, kemudian dia akan membuahkan hal. Benar-benar hal itu dia akan membuahkan taubat. Jadi pengetahuan dulu, lepas tu membuahkan hal, kemudian membawa kepada amal.
Jadi ia taubat daripada dosa itu. Jadi hal itu, perasaan tadi itu, penyesalan itulah yang akan mendorong seseorang untuk bertaubat. Dan mendapatkan ia akan barang yang telah lalu daripada fardu. Yakni bila dia taubat ni, dia akan cover baliklah kesilapan-kesilapan lalu tu. Apa yang sudah ditinggalkan dulu, cuba untuk diqada balik menurut qada kemampuan dia lah. Maksudnya kesilapan-kesilapan lalu tu dia akan selesaikan balik, dia akan tunaikan balik. Itu sebagai salah satu perbuatan yang timbul hasil daripada penyesalan. Daripada fardu yang ditinggalkan itu, kewajipan-kewajipan yang telah ditinggalkan, maka dia buat, di cover balik, ditunaikan balik. Dan meninggalkan ia akan segala maksiat yang jadi dengan dia dosa. Demikian juga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan salah yang dengannya dia melakukan dosa itu, dia tinggal. Itu hasil perbuatan. Tapi dua ni bermula dengan ilmu, kemudian hal. Pengetahuan tentang dosa itu, tentang mudaratnya dosa itu, membuahkan hal, maka hal inilah mendorong dia untuk bertaubat. Iaitu taubat dengan arti dia tinggalkan perbuatan dosa itu, kemudian dia cover balik kewajipan-kewajipan yang sudah ditinggalkan sebelum ini, maka ditunaikan balik. Itu perbuatan dia lah. Jadi sekarang kata Imam Ghazali, taubat manusia itu ada 3 bahagian ni. Bahagian ilmu, ada bahagian hal, kemudian bahagian amal. Baik. Dan meninggalkan ia akan segala maksiat yang jadi dengan dia dosa pada ketika itu. Dia akan tinggalkan perbuatan salah yang telah dilakukan sebelum ini ketika itu juga. Dan mencintai ia akan meninggalkan berbuat dosa yang lagi akan datang. Bukan sekadar itu saja, dia berazam. Ini panggil azam. Azam untuk tidak mengulangi lagi perkara yang akan datang. Dosa yang tengah dia buat ni dia tinggalkan. Yang akan datang pula dia azam untuk tidak mengulanginya pada waktu dia ada kesedaran tu. Okay. Selama-lamanya. Dia berazam untuk selama-lamanya. Dah mana kalau jadi pula lepas daripada tu? Jadi pula. Boleh ke gitu? Boleh berlaku. Sebab nanti saya akan jelaskan kenapa jadi gitu. Sebab apa boleh jadi gitu. Dan apakah orang yang dia masa dia taubat tu dicukup syarat ni, dia berazam untuk buat, tapi dah lama dia buat pula, apakah taubat dia tu batal atau macam mana? Dan boleh ke jadi gitu? Ini saya akan jelaskan sikit. Jadi yang dosa yang lagi akan datang itu selama-lamanya dia ada azam untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dan apabila hasil yang ketiga perkara itu, bila 3 perkara ini tercapai, ilmu, hal dan amal tadi itu tercapai, yakni ilmu dan hal dan fi'il itu, hasillah hakikat taubat yang sebenarnya. Tercapailah hakikat taubat. Jadi kalau kita ulangi balik, komponen taubat bermula dengan ilmu, pengetahuan, perbuatan dosa yang dia buat tu mendatangkan kemudaratan dunia, kecelakaan, kehinaan di akhirat, beban seksaan di akhirat. Kemudian hubungan dia dengan Allah menjadi semakin jauh sebab dosa. Jadi bila dia ingat benda ni, ada ilmu ni, dia mendatangkan perkara yang kedua, komponen yang kedua, iaitu penyesalan dalam hati, disebut hal. Kemudian penyesalan dalam hati pula, dia akan membuahkan perkara yang ketiga, iaitu fi'il, perbuatan. Perbuatan apa? Dia tinggalkan perbuatan dosa yang dia buat. Kemudian dia cover balik kewajipan-kewajipan yang tertinggal. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itu perbahagian perbuatan. Bila cukup benda ni, maka dikira sah taubat, tercapai hakikat taubat. Bila tercapai hakikat taubat, maka dosa perbuatan tertentu maka ditutup. Dengan arti kalau file itu ditutup, catatan tetap ada, tapi file itu ditutup. Maksudnya tidak, kalau kena samang tak kena bayar lah. Kalau dosa ni dia tidak diintibar, tidak dikira lagi taubat. Baik, persoalan yang saya sebut tadi, antara perkaranya iaitu dia berazam untuk tidak mengulangi lagi.
selama-lamanya azam dia tu. Tapi tak dah lama dia buat pula. Apakah berarti azam dia tak betul? Apakah berarti taubatnya dah terbatal atau macam mana? Kita kena faham keadaan jiwa manusia, baru kita faham dia ni. Kalau kita tak tengok pada realiti nafsu manusia ni, kita payah nak faham dia macam ni. Kita akan kata kalau gitu azan dia tak betul lah tu. Kita akan baca macam tu. Lalu kita akan tuduh lah orang, ni aku tak percaya mu taubat, aku tahu dah dan sebulan mu buat pula lagi. Dia akan kata gitu orang. Jadi dia akan baca mu ni menawar je. Banyak kali dah aku dengar mu taubat, apa tu mu buat pula. Kita akan cok orang macam tu. Sebenarnya kita yang silap dan memahami realiti kenyataan sebenar. Jadi nak faham dia ni, kena tengok realiti jiwa manusia. Bila realiti jiwa manusia ni, tengok pada maqam nafsu dia. Jadi nafsu manusia ni beragam. Maka ulama tasawuf menetapkan ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Jadi perangai nafsu ammarah ni memang cenderung untuk buat jahat semua, buat jahat. Cenderung dia tu untuk mendorong kepada keburukan dan kejahatan. Itu panggil maqam nafsu ammarah. Kalau tidak buat pun disebabkan kerana dia malu orang, ataupun kerana tak ada peluang, ataupun kerana dia ada ilmu, maka dia menahan diri daripada melakukan perbuatan. Tapi keinginan tetap nak. Kalau kejahatan, itu maqam nafsu ammarah. Lawamah ni dia meningkat sikit dari kejernihan dia tu, kebersihan dia. Masih ada keinginan itu. Tetapi bila dia buat salah, dia akan sedar. Dan dipandang kesalahan itu sebagai salah. Bahkan dia anggap dirinya sebagai buruk kerana melakukan perbuatan itu. Tapi tak dapat melepaskan diri 100% daripada keinginan. Belum dapat. Dia tahu perbuatan itu salah. Dan bila dia terbuat perbuatan salah, dia akan cela diri dia. Sebab apa buat salah ni? Tetapi belum dapat 100% melepaskan diri daripada pengaruh keinginan melakukan perbuatan itu. Itu lawamah. Jadi lepas daripada tu dia akan jadi mulhamah, mutmainnah dan sebagainya. Hak yang dikatakan hak ni besar, kebanyakannya duduk pada level lawamah tadi. Dia buat salah, dia menyesal. Dia menyesal apa dia buat, dia tahu benda ni salah. Apa dia buat salah, dia sesal, dia cela diri dia. Dan dia tanam masa sesal tu, dia berazam tak mau buat dah. Masa tu berlaku macam tu. Boleh berlaku. Tapi macam saya kata tadi tu, lawamah ni dia masih ni berbolak-balik. Masa dia sedar tu memang betul lah. Jadi kalau dia taubat masa tu, sah taubat dia. Sah taubat dia. Tapi mungkin oleh kerana tahap nafsu dia lawamah lagi tu, ni dia turun naik, on off. Pada waktu dia lereh sikit, mari keinginan semula. Jadi itu cerita baru. Yang lepas tu sudah selesai. Cerita baru tu cerita lain. Jadi kalau kita faham dia ni, kita akan fahamlah kenyataan yang berlaku, iaitu seseorang tu bila bertaubat, sah taubatnya, lepas tu dia buat pula, kita kena faham. Jangan kita cok, sah taubatmu dulu dok pakai. Tak betul. Ataupun kau tengok menawak. Dia kira mu ni pakai. Jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu. Sebab ada kemungkinan masa dia sedar tu, kalau dia duduk taraf tu, memang betul dia azam. Dia menyesal dan berazam. Tapi oleh kerana makan nafsu macam tu, dia turun naik. Tain dia turun, mari pula angin dia tu. Terbuat pula, dia sedar pula. Dan boleh berlaku berulang kali, bahkan puluhan kali, bahkan ratusan kali. Dan dah boleh ke sampai beratus kali nak taubat lagi tu? Tak ada masalah apa kalau cukup syarat pertama tu. Sebab apa? Kita kena faham, antara nama-nama Allah yang berkait dengan pengampunan ini adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dua-dua ni daripada perkataan yang sama, Ghafara, memberi pengampunan. Tapi kenapa sirah yang berbeza? Ni bentuk perkataan yang berbeza. Ghafur dan Ghaffar, apa beza antara dua? Ghafur dengan arti yang luas pengampunan dia. Maksudnya dosa mana-mana, besar ke, kecil ke, besar mana sekalipun, selain daripada syirik, maka termasuk dalam perkara yang diampunkan Allah kalau seorang itu bertaubat. Tak kira lah besar mana pun, banyak mana pun, besar mana pun, banyak mana pun, selain daripada syirik, maka termasuk dalam ruang mendapatkan ampunan Allah. Itu tuntutan daripada Ghafur. Adapun Ghaffar, wazan tu, sirah tu menunjukkan pengulangan banyak kali. Yang ni pengampunan taubat sekali, terima lagi, buat lagi, terima kali. Dah berapa kali? Tak ada hak.
1 juta kali ke, 2 juta kali ke, tak ada hak. Asalkan masa ditaubat tu cukup syaratnya. Dan bila berlaku lagi, taubat lagi, diterima lagi. Dan boleh berlaku tak macam tu? Boleh berlaku sebab kerana tabi'i manusia macam tu. Kalau maqam nafsu dia lawamah, boleh berlaku macam tu. Tapi dia sedar sungguh. Lepas tu dia mari angin pula, buat pula. Dan boleh berlaku macam tu. Jangan kita anggap orang tu sebagai doktor taubat dia ke menyamuk ke, jangan. Kita baik sangka lah. Bila dia betul buat, kita anggap dia taubat sungguh lah. Dia buat cerita lain, itu hal lain pula lah. Cuma kita kena berhati-hati jugalah. Kita ni sebagai manusia ni kena berhati-hati juga. Tapi dia dengan Allah Ta'ala, dia boleh sesat dengan benda tu. Tu kita kena faham perkara ni. Jadi demikianlah Ghazali menyebut tentang 3 perkara yang menjadi komponen kepada taubat. Al-Imam Asy-Sya'rani, salah seorang tokoh ulama Mesir, ulama besar Mesir kurun ke-10, bukan kurun 9 atau 10 Hijri ni, dia buat sesyarat je taubat. Itu pandangan dia lah. Pandangan dia, iaitu taubat, menyesal. Bila seorang tu menyesal, dia kena taubat lah. Jadi sebenarnya dia ada kaitan Ghazali tengok dalam bentuk yang lebih luas. Ilmu bawa penyesalan bawa kepada amalan tadi. Tapi Imam Sya'rani dia tengok sutir je ibu dia tu, iaitu menyesal. Sesuai dengan hadis Nabi, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Jadi Sya'rani dia tak syarat tu sutir je, menyesal. Tapi kalau dia menyesal, bila kita usuli, tahulah punca dia tu. Sebab apa dia menyesal, dia tahu kan kemudaratan dosa tu. Kalau kita usuli, cuma dalam percakapan, dalam huraian dia hanya menyebut satu syarat. Menyesal tu sebagai taubat. Dengan arti kalau seseorang tu ada penyesalan terhadap dosanya tu, maka dia sudah bertaubat. Maka kesang daripada penyesalan tu, mungkin dia akan sesal lah ke perkara lain tadi tu. Dan apabila hasil yang ketiga perkara itu, bila 3 perkara ini sudah tercapai, yakni ilmu dan hal dan fi'il, yakni perbuatan itu, hasillah hakikat taubat. Tercapailah hakikat taubat dia tu. Maksudnya dia dikira sebagai orang bertaubat. Bila dia bertaubat yang mencukupi syarat, maka diterima oleh Allah. Cuma Al-Imam Al-Ghazali dia menyebut ikhtilaf ulama. Orang yang bertaubat cukup syarat ni pasti diterima ke atau tak pasti lagi? Dia kata ada khilaf, kata Ghazali dalam Minhaj Al-Abidin. Satu pendapat, dan itulah yang menjadi kecenderungannya, iaitu orang yang bertaubat cukup syarat pasti diterima taubatnya. Cuma ada kaul yang pendapat yang lain daripada tu, dia kata tak pasti, tapi kemungkinan besar kemungkinan bahawa dia diterima oleh Allah. Tak apalah mana-mana pun. Hasillah hakikat taubat yang sebenarnya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali akan hakikat taubat itu dengan katanya, "Fataubatu tarku zambi fil hali wal azmu ala alla ya'uda wa talafa ma madha." Wa qad qala alaihi salatu wassalam, "An-nadamu taubah, idh an-nadamu yakunu ba'da al-ilmi alladhi dhakarna." Wa talafi ma madha wa qad qala alaihi salatu wassalam, "An-nadamu taubah, idhin nadamu yakunu ba'dal ilmi alladhi dzakarna." Artinya, maka hakikat taubat itu meninggalkan dosa pada ketika itu. Jadi hakikat taubat ni, dosa dia buat tu dia berhenti. Dia dah buat lah. Yang ini meninggalkan maksiat yang dikerjakan pada ketika itu. Apa yang sedang atau telah dan yang dia masih dikira melakukan perbuatan tu, dia tinggalkan perbuatan tu.
Baik sikit. Dan mencinta ia bahawa tiada sekali-kali kembali ia berkehendak mengerjakan maksiat yang lagi akan datang. Yang kedua, dia berazam untuk tidak akan buat lagi di masa akan datang. Azam dia. Yang lagi akan datang itu, mendapatkan ia akan barang yang telah ditinggalkan pada masa yang telah lalu. Kemudian dia cover balik kekurangan-kekurangan, taksir-taksir lepas-lepas tu dia cover balik, ditunai balik. Daripada sembahyang dan lainnya, masuk ke sembahyang ditinggalkan, dia qada balik. Dan demikianlah hak-hak lain. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, an-nadamu taubah, yakni bermula menyesal akan dirinya daripada maksiat itu, iaitu taubat. Jadi dalam hadis Nabi ni sebut saja an-nadamu taubah, tapi ulama menghuraikan bahawa menyesal tu bukan satu-satunya, dia salah satu. Sama juga macam orang gaji jugalah. Kalau kita nak pakai petua, Nabi kata gitu berat juga. Orang gaji, apa kata Nabi? Al-hajju Arafah. Haji tu Arafah, yang ni wukuf di Arafah. Kalau kita nak pakai petua, Nabi kata gitu, kena gitulah. Gaji ke Arafah sudah, tu balik lalu. Kena makan buah tu di sebelum Arafah kejap balik lalu, selesai. Sebab Nabi kata gitu, Al-hajju Arafah. Tapi kena fahamlah, kena tengoklah huraian ulama dan dalil lain lagi, bahawa perkataan itu tidaklah bererti haji itu rukunnya satu-satunya Arafah, dia ada benda lain lagi. Maka seperti itu juga nak memahami kalam Nabi ni kena rujuk pada alim ulama. Dari nak pakai kaedah Nabi kata gitu-gitulah dia pakai, bukan dia pakai langsung. Dalam setengahnya boleh, dalam setengahnya tak boleh pakai. Kena tengok dulu ayat ke hadis tu ke, sama ada dia muhkamat, mutasyabihat ke, mutlaq ke, muqayyad ke, ataupun dia ni sebagai mujmal ke, mufassal ke. Dia banyak benda-benda macam tu. Jadi saya kata macam tu sebab apa hari ni timbul kesulungan. Nabi kata gitu, kena pakai gitu lah. Ni kena faham benda-benda macam ni. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ni dulu, dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.